Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua rakan-rakan ya yang sentiasa memberi orang kata sokongan dan yang sentiasa keeping in touch yang sentiasa memanjangkan tali silaturahim dari masa ke semasa. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan hari ini untuk orang kata membawa satu lagi sesi yang santai saja hari ini, sebab hari ini memang kebanyakannya rakan-rakan kan, rakan-rakan ramai yang berada dalam mood bersama keluarga, dalam keadaan mood mungkin hari ini hari rehat, tetapi bagi kawan-kawan kita di beberapa buah negeri, terutamanya macam kawan-kawan di Johor, kawan-kawan di utara, hari ini merupakan hari pertama untuk mereka bekerja lah, hari bekerja yang pertama untuk minggu ini. Jadi situasi kita berbeza ikut di manalah lokasi kita dan keadaan kita masing-masing. Apa-apa pun kita yakin bahawa kita ada satu apa orang cakap rancangan ada satu plan yang kita letak untuk hari ini. Sama ada kita nak capai dari segi program-program yang kita susun untuk diri sendiri dan keluarga, ataupun yang memang kita susun untuk syarikat, untuk bisnes, untuk tim kita. Jadi ini bergantung kepada semualah masing-masing rancangan semasa. Jadi kita doakan semua sentiasa dalam keadaan yang baik, semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, walaupun dalam keadaan yang tak menentu sekarang ni kan. Okey. Jadi sebenarnya semalam bukanlah semalam sebenarnya dalam tempoh 3 bulan lepas sebenarnya saya banyak bercakap tentang side hustle tetapi pendekatannya mungkin sedikit berbeza dan pandangan ataupun penerimaan rakan-rakan juga mungkin tidak sama. Jadi hari ini sebenarnya saya semalam apabila saya keluar untuk ke pusat penerimaan vaksin itu, pergi balik tu saya naik Grab lah, saya naik Grab. Jadi dah lama tak keluar kan, dah lama tak keluar dan dah lama lah tak naik Grab. Jadi bila berada dalam keadaan itu ada perbualan yang menarik dengan pemandu, dan juga ada beberapa perkara lah. Saya tak adalah nak bawa apa yang kami sembang tu, tetapi apa sebenarnya intipati ataupun perkara selepas itu yang saya dapati perlu kita lihat dan sesuai untuk saya bawakan berbincang hari ini dengan rakan-rakan. Jadi mungkin daripada input yang saya kongsikan hari ini, mungkin ada perkara-perkara lain nanti yang boleh dilihat tuan dan puan semua lihat semula apa sebenarnya rancangan-rancangan ataupun keadaan semasa yang menjadikan kita perlu melihat semula apa yang kita dah rancang. Jadi kalau tanya saya, sebenarnya setiap bulan saya memang biasakan sepanjang tempoh PKP ni, setiap bulan memang review personal plan, rancangan peribadi, maksudnya yang melibatkan diri sendiri, ahli keluarga, dan satu lagi rancangan kerjaya. Jadi kalau macam kita ni memang buat solopreneur ke, solo practice ke, atau memang kita ada syarikat bisnes ke, yang itu memang kita buat. Jadi dia ada dua sebenarnya yang kita kena buat. Jadi sebab ramai rata-rata di kalangan rakan-rakan kita, terutama usahawan, dia itulah bisnes itulah dia. Itu yang jadi susah. Jadi bila kita rancang tu, kita separate, adakan dua. Jadi kalau orang kata kita usahawan, kita bukannya, katalah kita business woman, bukannya career woman. Ada yang cakap macam tu, tapi kita kena faham bila kita bekerja dalam syarikat kita sendiri, memanglah kita ni kata kita entrepreneurs kan, kita businessman ke businesswoman ke kan, tetapi sebenarnya kita bekerja dalam syarikat tu. Jadi kita ada kerjaya juga yang kita nak build. We have a career that we want to build within our own company. We need to make something from and through the business that we do. Sebab bila kita buat bisnes tu, kita kena tengok betul-betul apa yang kita nak dapat daripada dia dan melalui dia tu, maksudnya bisnes tu. Jadi saya melihat macam itu. Jadi kalau ada juga kawan-kawan cakap, puan, we are not a career person, we are a business person. Jadi tapi at the end of the day, you are the person and you are the person who's in charge 100% for your business. Yang itu yang banyak saya jumpa. Jadi inilah yang saya bawakan kepada perbincangan pagi ni. Sebab bersembang dengan Pak Cik Greg macam-macam. Jadi ada benda-benda yang dia bawa tu, antara perkara yang disebut adalah dia buat semua. Dia perlu buat semua. Pak Cik Greg tu kata. Dia kata kalau ada orang, ambil orang. Ada barang, ambil barang.
daftar juga kenderaan untuk Lalamove. Daftar maksudnya apa sahaja yang boleh dia optimumkan kereta dia tu yang dah didaftarkan ke Grab tu, dia akan buat semua. Jadi mana-mana job masuk dia akan buat. Sampai ke tahap itu. Maksudnya dia bukan lagi kita nak cakap pasal side hustle sangat. Itu dah memang hustling sepenuhnya. Jadi dalam keadaan sekarang bila saya dengar Pak Cik tu cerita macam tu, saya kata ada banyak perkara sebenarnya kita semua kena review. Jadi kepada rakan-rakan kat luar sana, sama ada memang sedang buat bisnes ataupun kita kata kita tengah tengok-tengok lagi, maksudnya kita masih rancang-rancang lagi, kita review balik rancangan kita tu. Kalau yang dah bekerja, ada side hustle, pun kena tengok keadaannya macam mana. Sebab kerja ni pun, katalah kalau macam kita kata kita kerja sekarang, kita tak tahu apa yang bakal berlaku 3 bulan lagi, apa yang bakal berlaku tahun depan. Ada kawan-kawan saya yang bekerja di sektor swasta memang dah dimaklumkan oleh majikan kerja at home, work from home until December of this year. Memang sampai hujung tahun ni dia akan bekerja work from home, memang dah diberitahu. Tapi kalau itu industri essential, macam katalah pegawai-pegawai di bank kan, ataupun pegawai-pegawai di GLC tertentu, itu berbeza, itu lain. Tetapi mereka juga sebenarnya adalah dalam keadaan kritikal di mana kalau ditakdirkan pekerjaan tu hilang dan dia tak bersedia, tak ada langsung kemahiran entrepreneurship ataupun nak survive dalam keadaan sekarang, dia akan jadi susah juga. Sebab saya ada banyak jumpa orang yang bekerja memang cakap, dia kata kalau apa-apa jadi kat saya tak ada kerja ni atau diturunkan ke macam mana, memang saya akan susah sangat. Itu yang memang dah ada full time job yang mungkin gaji tak bulan memang 10,000, 15,000 pun cakap macam itu. Jadi baru-baru ni ramai yang dah bercakap tentang side hustle, tetapi di kalangan usahawan mereka tak nampak yang side hustle ni macam mana. Biasanya side hustle ni banyak di kalangan orang yang bekerja, tetapi sekarang saya nak membawa perbincangan ni tentang side hustle ini juga kepada usahawan sendiri. Jadi sekarang memang ramai yang dah cakap dia kata okey, T20 rebah, usahawan kan rebah, maka seluruh pekerja dia rebah. Banyak yang dah dibincangkan macam itu. Jadi ini sebenarnya kalau kita tak nampak sebenarnya kita memang perlu, kalau dalam bahasa biasa yang kita guna, kita kata additional revenue stream kan. Tapi kalau orang yang bekerja tu dia akan sebut sebagai side hustle. Dia dah ada kerja. Jadi mungkin side hustle tu dia buat something else. Mungkin dia ada buat bisnes dengan kakak dia ke, dia buat home base ke, hujung minggu saja dia buat atau malam saja dia buat. Dia kategorikan tu sebagai side hustle. Kalau usahawan macam mana? Jadi biasanya usahawan ni dia ada different revenue stream. Tapi saya masih kategorikan dia sebagai side hustle sebenarnya. Sebab dia bukan core business dia. Tapi dia buat. Bukan core business tapi dia buat. Contoh, katalah kalau selama ni dia punya servis, dia buat servis dan sekarang dia keluarkan produk. Jadi lama-lama perkara tambahan ni, revenue stream tambahan ni akan bertukar menjadi core business dia. Ada possibility, itu maksud saya kena review balik kita punya side hustle sekarang ataupun kita punya revenue stream yang kita sebut sebagai tambahan tu tadi. Adakah dia bakal menjadi core business kita yang akan datang ataupun dia masih lagi menjadi support? Contoh kalau macam education banyak pusat pendidikan sekarang dah keluarkan produk masing-masing. Dah ada banyak produk. Contoh produk servis juga, produk kelas online contoh. Ataupun satu lagi produk educational kit. Semua buat home kit learning. Semua buat home kit learning. Tengoklah yang mana ada capacity memang buat. Sebab pekerja tu kena kerja kan. Jadi apakah kerjanya? Maksudnya katalah cikgu, apakah kerjanya? Maka kena develop lah, kena create lah educational kit yang diberikan kepada anak-anak untuk buat di rumah. Jadi adakah ini saya kata review balik, adakah dalam tempoh kuarter keempat tahun ini kelak ataupun tahun akan datang, bagaimana keadaannya sekarang? Adakah itu akan jadi core atau akan jadi suplemen? Adakah tahun 2022 nanti membolehkan ibu bapa kembali menghantar anak-anak seperti biasa? Kalau biasa kita dapat 250 murid, adakah kita masih boleh dapat bilangan itu pada tahun 2022? Itu yang sebenarnya nak dilihatkan poinnya yang nak dilihat, yang nak dibincangkan persediaan tu tadi. Jadi asalnya side hustle tu. Because the core business is service. Now you are actually adding product. You may call it as additional revenue stream.
But for normal people, local people out there, they call it as side hustle. Dia macam tu. Jadi katalah contoh, kalau macam kita biasa dengan produk. Kita biasa buat produk. Semalam, 2 hari lepas saya bercakap dengan seorang yang dia memang manufacturing. Jiwa dia memang jiwa manufacturing. Jadi, dia buat produk-produk makanan. Dia fokus, dia buat produk sedap, resepi best. Tapi masalahnya adalah tentang bagaimana nak memasarkan tu tadi. Jadi dalam keadaan sekarang, beliau memang dah berpindah kepada orang cakap platform online, dan memang ada beliau sebutkanlah, dia kata dah tak boleh dah. Memang produk tetapi sebenarnya dah kena tambah dengan servis. Jadi orang yang dalam bisnes servis dah terpaksa masuk juga ada produk, dan orang yang ada produk dah masuk juga kepada servis. Jadi kena review semula, adakah nanti masuk sekurang-kurangnya 2 bulan lagi dalam Q4 nanti dan seterusnya masuk kepada tahun 2022, apakah kita punya orang kata pertambahan kepada revenue stream yang kita sebut tadi tu, atau bahasa saya kata side hustle tadi, dia akan menjadi core business yang kedua ataupun jadi core business yang utama dalam perniagaan kita. Jadi inilah masanya kita katakan bila semalam tu berbual-bual pergi bual dengan pakcik sebenarnya, balik mendengar luahan anak muda. Balik tu anak muda yang bawa tu anak muda, tapi yalah anak muda cara dia bercakap lain, cara dia lain sikitlah, keras sikit kan. Jadi bila dengar tu kita nampak memang betul bukan lagi menjadi satu pilihan untuk ada additional revenue stream ataupun ada side hustle, bukan lagi menjadi satu pilihan, kena buat. Bagi ramai orang kena buat. Jadi ada kala rancangan kita tu kena ambil masa yang lama. Contoh, okey kalau kata contoh kita kata kita kena tambah, saya ada bukan seorang, saya ramai juga yang memilih untuk menambah servis kepada produknya. Untuk offer servis tu dia kena ada certification. Certification itu mengambil masa mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan. Kena attend kelas, kena belajar dulu, kena ada apa orang cakap certification, pensijilan dulu. Jadi kadang-kadang ada ambil masa sampai ada yang seminggu 2 minggu, ada yang sampai 3 bulan untuk belajar buat benda tu. Jadi sekarang kena mula. Jadi katalah kalau kita kata, okey saya nak start ni tahun 2022. Jadi kena mula sekarang. Ataupun saya akan soal juga saya kata, kenapa nak mula 2022? Kenapa tak mula bulan depan? Jadi kalau dia kata, okey saya perlukan masa untuk dapat certification ni 3 bulan. Semak balik, betul ke certification tu 3 bulan ataupun sebenarnya dia hanya perlu 2 minggu tetapi selebihnya tu adalah praktis, kena buat. Adakah benda tu praktis? Jadi kalau macam perlukan 2 minggu, buat 2 minggu, selebihnya tu praktis. Jadi 3 bulan tu adalah proses untuk belajar dan validate untuk kita biasa dengan dia punya prosedur dalam benda yang kita nak buat tu. Bila kita dah faham, maksudnya kita kick off. Jadi contoh, katalah sekarang ni Julai kan, Julai start sekarang. Jadi Ogos, September, Oktober sepatutnya revenue stream ataupun side hustle tu dah kick off. Dah memang di pasaran, bukan lagi nak plan-plan, nak tengok lagi boleh tak boleh apa ke tak. Jadi kepada rakan-rakan, kalau memang dah menggunakan contoh menggunakan modal daripada duit KWSP yang dikeluarkan tempoh hari, jadi boleh susunkan duit tu untuk jadikan modal. Katalah kalau kita perlu apa orang cakap belajar masuk kelas, okey, susunkan kelas apa, ataupun kita kata perlu ambil pensijilan ataupun certification ke contoh, nak duduk apa orang cakap, contoh nak jadi driver kan, kena ada PSV lah contoh kan, PSV ke apa tu semua. Jadi allocate duit tu dan masukkan untuk perancangan tu tadi. Jadi kena buatlah. Kena buat. Jadi itu kata kalau terlepas semalam terbuat hari ni, tak perlu tunggu lagi lah, tak perlu tunggu lagi. Jadi kalau macam tuan dan puan tanya saya sendiri dah terpaksa, saya pun dah masukkan plan yang ketiga. Maksudnya side hustle tu tak boleh 2, kena ada 3. Jadi memang kena buat. Jadi insya-Allah lah ada perkara-perkara yang memang ambil masa, tapi ada perkara-perkara kita review balik boleh percepatkan atau tidak. Itu kalau dalam konteks tuan dan puan yang memang ada tim ataupun ada anak buah lah kan, ada pekerja yang perlu dibimbing seumpama dengannya, maka ia menjadi satu orang kata lebih apa orang cakap, perkara yang perlu dirancang, nak review tu jadi lebih banyak. Tapi kalau rakan-rakan di luar sana yang bersifat freelancers ataupun gig economy workers, memang dah kena buat decision buat terus.
Jadi ada rakan-rakan yang memang dah berbincang dengan saya 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, dan saya rasa dah ada progress. Cuma biasalah, it's not a formal engagement, so when you discuss with me, it stops there. But if let's say you have a formal engagement, then it will continue for 3 to 6 months. Jadi dalam keperluan-keperluan itu adalah elemen-elemennya. Contoh elemen leadership, elemen kepada building confidence, elemen kepada upskilling and reskilling. Itu akan ada. Itu akan masuk dalam rancangan-rancangan yang kita buat tu tadi. Jadi kepada rakan-rakan sekalian di luar sana, tak kira sama ada kita memang dalam perniagaan secara sepenuh masa ataupun kita ni sebenarnya bekerja dalam syarikat-syarikat tertentu, mungkin kita bekerja dengan usahawan lain ataupun kita memang bekerja dengan syarikat korporat seumpama dengannya kan, dah tiba masanya kena buat. Dah tiba masanya kena buat. Kalau setakat nak test beberapa perkara, nak test a few things, nak cuba beberapa perkara, boleh mulakan dulu. Dan kalau tuan dan puan dan rakan-rakan semua lihat, ada beberapa perkara sebenarnya yang saya bawakan bersama rakan-rakan dan saya tonjolkan dan saya bawa ke depan ini sebenarnya adalah antara perkara yang saya sendiri lakukan dan ada yang saya lakukan bersama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi maksudnya sama-samalah. Contoh kalau kata saya perlukan platform untuk praktis bagaimana nak bercakap, contoh. Saya antaranya adalah untuk live bersama-sama, contoh, ataupun saya perlukan pendedahan kepada networking ataupun orang cakap skill berucap dan bercakap, contoh. Kalau networking mungkin boleh berhubung dengan rakan-rakan yang aktif membina jaringan di luar sana, tetapi kena tengok bajet masing-masing lah dan tengok keperluan masing-masing. Tapi kalau nak menambah kemahiran, contoh kita ada klub-klub macam yang saya selalu sarankan, kita ada klub-klub. Jadi semua ini adalah aktiviti yang support menyokong kepada kita punya rancangan, sama ada kita ada side hustle ataupun kita tambah revenue stream dengan apa yang kita buat. Jadi kepada semua kalau bila saya dengar balik cerita Pak Cik Grab tu, sampai dia bukan satu option, memang kena buat. Dia bukan lagi satu pilihan nak buat 2-3 nak buat 2-3 perkara, tak. Dia memang dah jadi satu keperluan. Kita kena buat. Kalau kita cakap tentang survive, if you have an entrepreneur mindset and you are striving to aspire to become one, you will do whatever it takes to make it happen. Salah satu semangat usahawan ini adalah, dia kata, you will do whatever it takes to make it happen. Jadi ada yang buat keputusan, jual dulu, berhenti dulu, kerja, dapatkan modal baru. So, ini usahawan, dia akan buat untuk menjayakan apa yang dia rancang. Kalau dia terpaksa jual bisnes dia tutup, kemudian dia terpaksa buat bisnes baru, dia akan buat. Kalau dia terpaksa keluar daripada bisnes tu, dia buat benda lain, dia terpaksa bekerja ke, jadi ejen ke apa ke, dia buat. Kalau selama ni dia servis, kemudian dia kena keluarkan produk, dia buat. Kalau selama ni dia keluarkan produk tapi dia kena tambah dengan servis, dia akan buat. Itu adalah semangat usahawan. Dia akan buat. Tak kira selagi mana dia halal, selagi mana dia tak melanggar apa-apa peraturan, dia akan buat. Jadi kalau kawan-kawan kita ada banyak benda yang dia buat, sokong ajalah. Sokong. Kalau dia ada 2-3 benda, sokong. Dia dah lah jual, katalah contoh dia dah lah dia ni ada dia jual kuih. Lepas tu jual pula pinggan mangkuk. Tak apa. Kalau kita tak nak beli, tak apa. Tapi kita kata sokong. This is a great effort. Because they are selling cakes, kan? They are selling cakes, cookies, and they are selling things that the same database need. Yalah, yang beli kek, beli cookies ni biasa mak-mak. Kemudian kita jual pinggan mangkuk. Mak-mak memang akan perlukan juga, kan, perkara yang sama. Jadi benda tu kita kata itu adalah menunjukkan bahawa kawan-kawan kita memang mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang tinggi. They will do whatever it takes to make it happen. Kerana kita tak tahulah, kan, kadang-kadang dia ada dia punya cita-cita yang panjang, dia ada dia punya plan. Kita tak tahu selagi dia tak ceritakan kepada kita. Jadi
Dia bukan hanya tentang side hustle, dia bukan hanya tentang cerita, tetapi dia merupakan satu orang kata komitmen dan aspirasi. Jadi kalau kawan kita jual laptop, contoh, kawan kita jadi ejen insurans, kawan kita jadi ejen takaful, kawan kita menjual produk, kita support. Kalau kita tak boleh beli, tak apa. Tak apalah kita tak boleh beli, tapi kita tahu akan ada orang yang membeli. Kalau kawan kita buka akaun Shopee, jual macam-macam, support. Sama, kalau kita tak beli tak apa, tetapi kita support dengan tidak memberi kata-kata buruk kepada mereka. Kalau tak boleh cakap benda baik, tak apalah, diam saja. Sekurang-kurangnya klik like, thumbs up. Jadi dia dah jadi satu keperluan, dia bukan perkara yang kita rasa kita kata sebagai pilihan. Jadi kita rancang balik. Saya dah jumpa ramai dan sebenarnya dia bergantung kepada individu, keadaan semasa, keluarga macam mana. Yelah, contoh kawan-kawan kat luar sana kan mungkin masih bujang, jadi rancangannya lain. Mungkin dah berkeluarga, mungkin pasangan dua-dua, tuan dan puan yang pasangan tu masih muda. Mungkin ada yang terpaksa menjaga ibu bapa ataupun orang tua di rumah. Jadi situasi kita berbeza. Jadi perbezaan ini yang menyebabkan kita perlu ada rancangan yang khusus. Kita rancang semula, review balik. Adakah perkara yang kita buat sebagai side hustle ini akan jadi core? Adakah perkara yang kita kata sebagai additional revenue stream ini akan jadi core business kita yang baru, ataupun kita akan macam mana? Jadi semua ni kena buat. Every month kita kena review. Terutama dalam keadaan yang berubah-berubah ni. Jadi itu yang rakan-rakan banyak kita kata SWOT tu satu memang wajib lah semua buat SWOT tu, betul. Satu lagi yang pastel analysis ni. Sebenarnya kita boleh buat sendiri benda tu. Tapi kalau perlukan bantuan banyak ada dalam pakcik Google dan juga YouTube. Tetapi kalau masih juga perlu penerangan yang lebih ringkas, boleh maklumkan. Tapi kalau dengan saya maklumkan sebab banyak aktiviti dan program sekarang ni, kalau yang macam ni memang percuma, tapi kalau secara customization tu memang ada package-package tertentu yang kena subscribe. Kalau perkongsian macam ni, no problem, tak ada masalah. It's not an official engagement, but it's more on like sharing and discussing in public. Jadi bila FB Live ni public lah, siapa-siapa pun boleh tonton kan. Jadi insyaAllah hari ini hari Ahad, jadi saya doakan kepada rakan-rakan semua supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Jadi lihat semula additional revenue stream ke, side hustle ke, review semula. Apa masa depan side hustle dan revenue stream yang baru yang kita bina tadi tu dalam tempoh 2 bulan akan datang menjelang quarter 4 2021. Dan apa masa depan dia untuk 2022. Jadi itulah jadi insyaAllah kita sama-sama kita usahalah. Salah satu cara kita usaha adalah kita buat. Macam mana kita buat? Satu, kita ambil maklumat, kita belajar, kita tambah skill dan betulkan. Bila kita buat, kita akan ada peluang untuk membetulkan. When we do things practically, we will have a lot of opportunities to make improvement. If you don't do it, you won't be able to improve. So look at the side hustle that you are doing now. Look at all the additional revenue streams that you are having now. Look at it, review. Will it be your core business in the next quarter? Will it be your new business in the next quarter? That's it, insyaAllah. Jadi untuk itu kita teruskan hari kita. Selepas ni pun saya akan ada sesi lagi dengan sekumpulan usahawan. Jadi untuk itu kita doakan sama-sama supaya kita dapat terus kepada rakan-rakan yang dah dapat jadual vaksin. Jangan takut sangat, jangan takut. Saya pun hari tu nervous kan, tapi relax saja, alhamdulillah. Follow saja instruction, jaga kesihatan, insya-Allah. Jadi kita doakan bila dah keadaan baik semula, kita boleh keluar. Kita tak akan terus orang cakap terus jump off dia akan ambil masa untuk kita naik balik, dan masa yang diambil tu mungkin melebihi 24 bulan. Jadi untuk itu kita sama-sama berdoa dan kita terus kuatlah insya-Allah. Jadi untuk itu kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi-sesi video akan datang. Jangan lupa petang ni jam 4 petang live di page ini kita akan berbual tentang pengalaman membina jenama bisnes bersama KD Ismail Asari. Okey, untuk itu insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum.